Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa menyertai webinar kita pada hari ini yang bertajuk Drone Technology Application. Sebelum itu ingin saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang kehadiran Google Form yang telah saya sertakan di ruangan chat. Untuk saya gunakan nama dengan nombor IC tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat e-certificate ataupun e-sijil. Pastikan nama tuan-tuan dan puan-puan dan juga nombor IC adalah betul. E-certificate tersebut saya akan emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ataupun jika tak boleh email ada masalah sebagainya, mungkin saya akan WhatsApp kepada tuan-tuan dan puan-puan terus lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, webinar ini saya buat secara percuma kerana tujuan saya buat webinar ini adalah untuk saya berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dan pandangan saya tentang teknologi drone yang sedang berkembang di seluruh dunia, khususnya penggunaannya di Malaysia. Sebelum itu ingin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya adalah TS Muhammad Najib. Saya merupakan founder dan juga director DTI. Bersama-sama saya juga adalah Encik Muhammad Fakri selaku Operation Manager DTI. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya mula menceburi bidang drone ini sejak tahun 2013 lagi, semasa saya mula membuat master penyelidikan berkaitan dengan drone di Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, di bawah Center of Excellence for Unmanned Aerial System, COEUS. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, UNIMAP adalah salah satu daripada universiti awam di Malaysia yang mempunyai pusat kecemerlangan dalam bidang pendidikan dalam drone. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula membincangkan tentang aplikasi teknologi drone yang kita guna pakai sekarang ni, kita lihat bersama-sama keratan-keratan akhbar yang berkaitan dengan perkembangan teknologi drone yang digunakan di Malaysia. Sebagai contoh, yang ni adalah keratan akhbar daripada BH Online pada 10 Februari 2020 yang bertajuk Drone Merevolusikan Pertanian. Okey, di mana di sini gambar ni dia menunjukkan drone semburan racun yang sekarang ni makin berkembang guna di Malaysia sekarang ni. Okey, jadi dia kata drone telah merevolusikan pertanian di Malaysia. Okey, yang ni adalah utusan Malaysia 6 Oktober 2020 juga berkaitan dengan penggunaan drone terhadap pertanian. Dia kata drone ganti tenaga kerja manusia. Okay, di sini ada juga dia sertakan kelebihan-kelebihan menggunakan drone berbanding dengan manusia, yang mana saya akan bincang di slide berkaitan dengan aplikasi drone terhadap pertanian. BH Online pula 29 Mac 2020, yang ni tahun lepas tuan-tuan dan puan-puan, semasa kita mula-mula PKP dulu, dia kata drone turut digunakan sebelah malam untuk pantau PKP. Jadi pasukan PDRM ada drone sendiri yang mana dia gunakan drone tersebut untuk memantau PKP lah untuk orang ramai. Okey, berita RTM pula pada 20 April 2021 mengatakan bahawa kawalan sepadan negara diperkasa guna teknologi drone dan CCTV. Yang ni adalah lebih kepada sistem pertahanan negara kita, di mana kita mengawal sempadan negara ni, contohnya sepadan Thailand dengan Malaysia. Jadi garisan sepadan tu agak panjang tuan-tuan dan puan, jadi agak susah untuk menggunakan tenaga manusia kita ni, anggota kita, untuk berkawal 24 jam. Jadi penggunaan teknologi drone digunakan yang lebih efisien lah. Bernama pula pada 11 Mei 2021, yang ni baru lagi tuan-tuan dan puan, semasa Aidilfitri baru-baru ni, PDRM menggunakan drone untuk pantau pematuhan SOP kawasan perumahan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok drone yang digunakan pakai ini adalah DJI Matrix. Okay? DJI Matrix di mana dia ada kamera dan juga dia ada yang ini adalah loudspeaker tuan-tuan dan puan. Jadi dia boleh bercakap daripada jauh. Okey, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, mari kita bincangkan dulu tentang apakah maksud drone. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar perkataan drone ni. Okey, biasa dengar perkataan drone ni, selalu kita menggunakan perkataan drone, tapi apakah maksud drone sebenarnya? Okey, apakah maksud UAV, apa maksud UAS dan juga apakah maksud RPA? Okey, perkataan-perkataan ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar. Okay, apa perbezaan dia? Sebenarnya antara perkataan-perkataan ni maksud dia lebih kurang sama, cuma dari segi penggunaan
penggunaan tu lah. Okay? Ada setengah negara menggunakan drone, ada setengah negara sebut UAV, ada juga negara yang menggunakan perkataan RPA. Jadi kita tengok apakah maksud drone dulu. Okay? Sebab kita di Malaysia banyak menggunakan sebutan drone. Okay? Ada setengah pendapat mengatakan bahawa drone ni datang daripada perkataan drone ni datang daripada lebah jantan. Ada juga yang berpendapat bahawa drone mempunyai maksud di setiap huruf dia. Okay? D ada maksud, R ada maksud, O ada maksud, N ada maksud, E ada maksud. Jadi kita tengok apakah maksud drone tu. Okey, di sini dia mengatakan bahawa drone ni bermaksud Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment. Okey, dia susunlah dia punya perkataan tu DRONE. Jadi apakah maksud ayat ni tuan-tuan dan puan? Okey, ia bermaksud satu peralatan navigasi yang dikendalikan dari jauh secara dinamik. Okey, secara dinamik. Maksud dia satu peralatan navigasi yang dikawal secara jauh, remotely ni maksud dia secara jauh tanpa perlu kita sentuh peralatan tu. Okey, ini maksud remotely. Okey, kita tengok pula maksud UAV. Okey, UAV bermaksud Unmanned Aerial Vehicle. Unmanned Aerial Vehicle ataupun bahasa Melayu dia adalah kenderaan udara tanpa pemandu. Unmanned maksud dia tanpa pemandu. Okey, maksud dia sama macam drone lah. Kita kawal secara jauh tanpa pemandu. UAS pula maksud dia Unmanned Aerial System. Okey, maksud dia sistem udara tanpa pemandu. Okey, UAV dengan UAS ni hampir sama maksud dia. Okey, cuma beza dari UAS ni adalah satu sistem. Maksud dia ada kenderaan, dia ada ground station, dia ada dia punya pusat kawalan dia. Okey, itu adalah satu sistem lah yang lebih besar. Okey, RPA pula maksud dia apa? Tuan-tuan, RPA bermaksud Remote Pilot Aircraft. Okay, Remote Pilot Aircraft ataupun pesawat juru terbang jarak jauh. Okay, maksud keempat-empat perkataan ni lebih kurang sama. Jadi penggunaan dia di negara lain lah. Ada negara yang lebih gemar menggunakan drone, ada yang negara menggunakan UAV ya. Okay, contoh dia macam RPA ni sebagai contoh dia negara Australia mereka menggunakan perkataan RPA ya. Okay. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita tengok apakah itu ciri-ciri drone. Okey, yang ni saya sebagai pengenalan lah, saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan faham apa maksud dia ciri-ciri drone tu. Kalau kita sebut drone, okey, tuan-tuan dan puan tahulah benda yang terbang, kita guna controller kita, itu kita panggil drone lah. Okey, tapi tuan-tuan dan puan kena ingat bukan semua benda yang kita beli, contohnya kita beli di Shopee yang boleh terbang, kita bagi anak-anak kita main, itu dia panggil drone. Drone ni dia kena ada 4 ciri penting. Tuan-tuan dan puan kena tahu kalau nak diistilahkan, nak digelar sebagai drone, dia mesti kena ada 4 ciri penting. Apa dia keempat ciri penting tu? Yang pertama, sebuah drone dia mesti kena ada flat platform dia panggil. Flat platform. Flat platform ni maksudnya dia punya body dia lah. Yalah kalau kita beli drone di Shopee pun memang dia ada flat platform lah. Maksudnya dia ada body lah, sama ada dia jenis fixed wing, yang ni fixed wing ni ada sayap ni dia panggil fixed wing. Ada yang jenis single rotor yang macam helikopter ni, ada yang jenis multi rotor yang bawah saya tunjuk ni. Ini dia panggil multi rotor. Maksudnya dia ada lebih daripada satu kipas. So kalau ada flat platform boleh digelarkan sebagai drone. Yang kedua, dia mesti dilengkapi dengan flight controller. Flight controller ni maksud dia punya otak dia. Otak dia yang digunakan untuk dia mengawal arah tujuan dia. Kiri, kanan, depan, belakang. Okay? Kalau kita beli permainan di Shopee pun memang ada flight controller. Kecuali apa tahu? Contoh dia kapal terbang kertas. Kita lipat-lipat kertas, kita baling. Dia boleh terbang. Tapi dia tak ada flight controller. So itu tak boleh dikategorikan sebagai drone. Yang ketiga, mesti kena ada payload. Okay, untuk menjadikan dia sebuah drone, dia mesti kena ada payload. Payload ni dia tak kisah tuan-tuan dan puan. Sama ada kamera hak kecil ke, kamera murah ke. Ataupun kalau contoh dia drone yang sembur racun tadi, dia ada tong racun kat bawah tu kan. Yang tu digelar sebagai payload. Jadi maksud dia, kalau dia ada beban, dia ada payload, itu boleh dikategorikan sebagai drone. Dan yang keempat tuan-tuan dan puan, dia mesti kena ada ground control station. Mesti kena ada ground control station ataupun kita panggil GCS. Okey, ground control station ni maksud dia apa tuan-tuan dan puan? Okey, tak semestinya ground control station yang besar ni macam yang pakai untuk anggota tentera, okey. Dia maksud dia kita punya controller kita, tetapi kita mesti kena ada screen, tak kisah screen tu kecil ke ataupun besar ke. Tetapi screen tu dia menunjukkan data-data mengenai kita punya pesawat kita. Contoh dia
ketinggian dia, kelajuan dia, dia punya jarak dia dengan kita. Bila dia ada data-data itu, barulah dikategorikan sebagai Ground Control Station, GCS. Kalau setakat kita hanya pegang controller saja, tuan-tuan dan puan. Controller, dia hanya controller yang dia ada joystick kiri kanan apa semua. Yang tu tak boleh dikategorikan sebagai GCS. Okey, tuan-tuan dan puan, itu dipanggil controller saja. Jadi tuan-tuan dan puan, kalaulah sebuah benda peralatan yang kita beli tu, kita beli di Shopee ke mana ke, kalau dia ada lengkapi dengan empat benda ciri-ciri ni, baru dia digelarkan sebagai drone. Okey, digelarkan sebagai drone. Kalau tuan-tuan dan perempuan beli contohnya di Shopee harga RM70, RM60 kan permainan bagi anak-anak main kan yang boleh terbang kita memang dekat iklan tu dia tulis drone, tapi sebenarnya kalau dia tak ada salah satu daripada ni, tak lengkap, contoh dia benda yang paling ketara tuan-tuan dan perempuan, mungkin dia tak ada GSC. GCS ataupun mungkin dia tak ada payload. So jadi bila dia tak ada lengkap ciri-ciri ni, dia tidak dikategorikan sebagai drone, dia dikategorikan sebagai toy ataupun permainan ya tuan-tuan dan perempuan. Jadi kena faham yang tu. Okey, kita tengok flight platform tuan-tuan dan perempuan. Apa itu flight platform? Okey, yang saya tunjuk tadi lah, flight platform ni adalah dia punya body drone tu lah. Okey, yang pertama kita ada single rotor. Okey, single rotor tu macam helikopter lah. Maksud dia ada satu saja motor. Okey, satu saja kipas. Okey, bila kipas ni bila berpusing, dia kena ada satu backup kipas belakang ni. Okey, apa fungsi kipas yang di belakang ni tuan-tuan dan perempuan kalau tengok helikopter? Okey, fungsi dia untuk mengelak daripada body dia berpusing berlawanan arah dengan arah kipas dia. Kalau kipas dia pusing arah jam, dia punya body dia akan pusing lawan jam. Okay, dia akan counter balik. Jadi dia akan berpusing-pusing lah. Sebab tu dia akan letak satu kipas di belakang ni untuk dia counter balik. Okay, supaya dia boleh tahan body dia daripada berpusing. Okay. Kita ada juga flight platform jenis multi-rotor. Multi-rotor tu maksud dia lebih daripada satu kipas. Okey, lebih daripada satu kipas, sama ada dua ke, tiga kipas ke, empat ke. Okey, itu dia panggil multi-rotor. Okey, kemudian kita ada fixed wing jenis fixed wing. Fixed wing ni maksud dia yang mana yang bersayap itu kita panggil fixed wing lah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok yang saya tunjuk ini, yang ni yang jenis hand launch ataupun yang jenis kita kena baling Okey, fixed wing yang jenis kita kena baling ataupun yang bawah ni, yang ni dia kena ada landasan, dia kena ada track, okey. Okey, dan yang terakhir sekali, flight platform yang paling latest, yang terbaru sekali tuan-tuan dan perempuan, yang sekarang ni orang duk cipta, dia panggil hybrid. Hybrid ni maksud dia tuan-tuan dan perempuan, dia jenis fixed wing, okay? Flight platform yang jenis fixed wing, tetapi dia digabungkan dengan multi-rotor. Okay, maksud dia jenis macam kapal terbang ni, tapi dia ada dilengkapi dengan kipas, 4 kipas atas ni, supaya masa dia nak take off tuan-tuan dan perempuan, dia tak memerlukan landasan. Okay, dia hanya on saja 4 kipas atas ni, so dia boleh naik secara vertically, dia naik ke atas lah. Okay, dia boleh terbang naik ke atas secara vertically, kemudian dah sampai ketinggian dia kendaki, barulah dia on dia punya enjin motor belakang ni, barulah dia akan jalan ke depan. Okay, masa dia nak landing pun macam tu tuan-tuan dan perempuan. Jadi kelebihan ni jenis hybrid ni, dia tidak memerlukan landasan untuk dia take off. Jadi kalau kita contoh dia kita nak buat kerja-kerja pemetaan ke mapping ke di dalam hutan, so kita tak perlulah landasan tuan-tuan dan perempuan. Kalau jenis fixed wing ni dia kena ada landasan, okey, ataupun kita kena hand launch kita kena baling, okey. Yang ni lebih mudah hybrid. Okey, kita tengok jenis-jenis drone tuan-tuan dan puan. Okey, yang pertama dia panggil HAL. Jenis-jenis drone ni yang pertama dia panggil HAL. HAL maksud dia High Altitude Long Endurance. Okey, yang ni yang besar tuan-tuan dan puan. Kita di Malaysia ni mungkin tak ada lagi lah drone yang besar macam ni. Negara-negara maju, US, okey, Israel semua dia ada lah jenis besar ni. Dia punya size dia pun macam size pesawat Boeing tuan-tuan dan puan. Okey, yang ni dia boleh terbang melebihi 15,000 meter altitude dan dia boleh terbang melebihi 24 jam tuan-tuan dan puan. Maksudnya dia punya pilot tu duduk dekat US, dia boleh terbang sampai ke Malaysia. So tak ada masalah. Okay. So yang ni biasanya digunakan untuk pemantauan lah. Untuk pemantauan dia nak kutip data dan sebagainya. Dia akan terbang lebih daripada 24 jam. Dia kutip-kutip data. Lepas tu dia balik dekat stesen dia. Yang kedua tuan-tuan dan puan dia panggil MAIL. MAIL ni maksud dia Medium Altitude Long Endurance tuan-tuan dan puan. Okay, dia lebih kecil sedikit lah berbanding dengan HAL ni. Tapi size dia tetap besar jugalah. Okey, dia boleh terbang lebih kurang 5,000 hingga 15,000 meter altitude dan sama juga boleh terbang lebih kurang 24 jam. Okey. Kalau MAIL ni biasanya untuk tugas-tugas serangan lah. Kalau macam yang ni, okey, yang saya tunjuk ni, ini adalah jenis Reaper US punya drone MQ-9 Reaper, okey, di mana dia bawa dia punya torpedo
Yang ketiga tuan-tuan dan puan ada jenis TUAV, okey, TUAV ataupun Tactical UAV, okey. Tactical UAV ni lebih kecil tetapi apabila nak terbangkan dia masih memerlukan landasan ataupun ada yang dia menggunakan dia punya catapult lah, dia punya tempat launcher dia tu. Okey, yang ni range dia lebih kurang 100 km hingga 300 km dia boleh pergi. Okey, kalau tuan-tuan dan puan perhatikan yang saya tunjuk di belah kanan ni, ini adalah drone di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Ini di Malaysia. Ini dia panggil Aludra MK1. Aludra MK1. Okey, Aludra ni dia dicipta oleh sebuah syarikat di Malaysia dinamakan DevTech. Okey, dia DevTech dia mengatakan bahawa dia range dia boleh pergi 120 km, dia boleh terbang sehingga 5 jam. Okey, ini adalah Aludra. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, kita ada MUAV ataupun mini UAV. Okey, mini UAV ni biasanya bawah 20 kilo lah. Okey, yang kita tengok tadi yang fixed wing kena hand launch tu, ataupun yang biasa tuan-tuan dan puan main DJI Phantom, okey, yang tu dia panggil mini lah, bawah 20 kilo. Okey, tapi walaupun dia mini pun nampak macam besar juga kan, tak adalah mini sangat pun. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan, kita ada micro UAV. Okey, micro UAV ni dia lebih kecil daripada mini, bermaksud dia lebih compact dan boleh dimasukkan ke dalam backpack lah. Okey, micro UAV. Kalau siapa yang biasa main DJI, kalau ada DJI Mavic Air, okey, DJI Spark, yang tu dikategorikan sebagai micro lah, micro UAV. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, dipanggil nano UAV. Okey, nano UAV ni lebih kecil, paling kecil sekali lah. Okey, yang ni dipakai oleh tentera British ya. Dia boleh cipta sebuah drone yang besar macam ni tuan-tuan dan puan untuk melakukan pengintipan. Okey, itu dipanggil nano UAV. So ini adalah 6 jenis-jenis drone dan juga saiz-saiz dia yang tuan-tuan dan puan. Basic lah, kena tahu lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa yang perbincangan kita sebenarnya dalam webinar ini adalah drone applications. Okey, di sini saya akan terang secara langsung dulu. Okey, apakah aplikasi-aplikasi teknologi drone. Kemudian sebentar lagi baru kita akan pergi secara detail lah. Okey, aplikasi teknologi drone yang pertama biasanya tuan-tuan dan puan tahu lah. Okey, drone biasanya digunakan untuk array fotografi. Okey, untuk ambil gambar. Okey, dan sebagainya lah, nak buat live view, okey, untuk filem ke, untuk video ke dan sebagainya. Yang kedua, drone juga boleh diguna pakai untuk sports dan aktiviti, okey, untuk sport. Okey, ada yang macam agak kurang pengetahuan tentang apa penggunaan drone dalam sport tapi sebenarnya ada sukan yang menggunakan drone. Kemudian digunakan untuk geographic mapping, untuk buat pemetaan tuan-tuan dan puan. Drone boleh digunakan untuk search and rescue, untuk operasi menyelamat, mencari dan menyelamat. Boleh digunakan untuk law enforcement, untuk penguatkuasaan undang-undang. Boleh juga digunakan untuk precision agriculture, untuk pertanian. Drone juga boleh digunakan untuk disaster management, yang ni untuk pengurusan bencana. Selepas berlakunya bencana, kita nak buat laporan, so boleh digunakan untuk disaster management. Drone juga boleh digunakan untuk weather forecast. Yang ni untuk ramalan cuaca. Ada ya tuan-tuan dan puan drone yang untuk ramalan cuaca. Sebentar lagi kita akan tengok. Drone juga boleh digunakan untuk wildlife monitoring. Okay. Kalau di negara luar, di US dan sebagainya, mereka dah menggunakan drone untuk melihat haiwan-haiwan liar, untuk mengawal haiwan-haiwan liar. Ada juga drone digunakan untuk inspection, tuan-tuan dan puan. Inspection ni bermaksudnya pemeriksaan. Kita nak buat pemeriksaan piping dan sebagainya. Okay, ada juga drone yang digunakan untuk industrial monitoring. Okay, industrial monitoring yang ni lebih kepada construction, pembinaan tuan-tuan dan puan. Ada juga drone yang digunakan untuk shipping and delivery. Okay, shipping and delivery, kita di Malaysia pun itu ada ura-ura untuk start buat ni shipping and delivery. Okay, dan juga of course tuan-tuan dan puan, drone digunakan untuk defense, ataupun pertahanan negara. So kita tengok setiap satu ni tuan-tuan dan puan, saya lebih detail saya akan tunjuk kat tuan-tuan dan puan, okey. Apakah kegunaan drone dalam setiap aplikasi tersebut. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan, drone yang biasanya kita tengok digunakan untuk array fotografi lah, okey, untuk fotografi udara, okey. Sebab dulu tuan-tuan dan puan, bila orang nak buat rakaman filem ke video dan sebagainya, ataupun kalau contoh dia wartawan TV lah, nak buat live view untuk berita tuan-tuan dan puan, mereka perlu menyewa helikopter. Helikopter ni bukan murah tuan-tuan dan puan, dia sewa ni ikut jam.
Okey, kalau tengok gambar di atas ni, dia ni bagi contoh lah. CNN tahun 2009, dia nak buat live view untuk berita, dia terpaksa naik helikopter lah. So, dia adalah dia punya jurugambar dia. Tapi 2019 ke atas mereka menggunakan drone sahaja. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di bawah ni pun untuk rakaman filem di Hollywood, mereka memang sudah menggunakan drone. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok drone yang dia pakai yang saya tunjuk ni, ini adalah DJI S1000. DJI S1000 ni ada 8 kipas. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tahu, dia punya harga dia punya frame dia saja, termasuklah dia punya flight controller dan sebagainya. Frame dia saja tidak termasuk kamera, paling murah RM24,000. Okey, ini adalah DJI S1000. Kalau biasanya untuk Hollywood, dia akan pasanglah kamera yang lebih canggih lah. So harga dia mungkin total dalam lebih kurang RM200,000. Okey, untuk buat penggambaran. Okey, harga drone tu saja ada mahal lebih daripada kereta. Okey. Okey, kita tengok pada yang ni, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Yang teknologi sekarang yang orang pakai untuk buat penggambaran, okey. Biasanya kalau contoh dia untuk nampakkan lagi video tu nampak lagi menarik dia ada aksi-aksi kejar mengejar dan sebagainya. Biasanya pembuat filem ataupun video mereka tidak lagi menggunakan drone yang besar macam tadi tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dia menggunakan drone jenis FPV ataupun first person view. Apa itu first person view? First person view ni maksud dia, apabila dia terbangkan drone FPV ni, pilot tersebut perlu memakai goggle. Okey, goggle ni dalam dia ada skrin kecil tuan-tuan dan puan. Okey, ada skrin kecil di mana dia akan melihat apa yang keluar dekat kamera drone ni. Okey, jadi dia ibarat bila dia control drone tu, ibarat dia berada di atas drone tu. Okey, untuk FPV ni dia ada dua jenis lah. Okey, secara basic dia ada dua jenis. Yang pertama, yang ni saya tunjuk, ini adalah Cinewhoop. Okey, Cinewhoop ni dia lebih steady ya, dia untuk buat video yang lebih steady, slow motion, steady. Okey, kita pakai Cinewhoop lah. Okey, yang kedua ni adalah jenis Freestyle. Freestyle ni kalau kita nak buat video yang lebih agresif lah. Contoh dia aksi kejar mengejar kenderaan macam dalam cerita Fast and Furious dan sebagainya kan. Dia nak ligan kenderaan tu. Okay, dia kena pakai freestyle drone. Dia laju tuan-tuan perempuan yang ni boleh sehingga 150 km sejam pun boleh ni. Okay, ikut pada yang bina tu lah. Okay, kalau tuan-tuan perempuan tengok yang jenis FPV ni, dia ada dua kamera, bawah satu, atas satu. Bawah ni adalah kamera FPV, di mana yang ni yang dia akan tengok dekat dekat dia punya screen Google ni. Yang atas ni dia pasang GoPro ni, yang ni untuk dia rekod saja. Dia rakam apa yang dia nak tengok. Okay. Okay, saya akan tunjuk kat tuan-tuan dan perempuan satu contoh video. Okay, ini adalah video dia buat single shot tuan-tuan dan perempuan. Single shot ni maksud dia rakam sekali sahaja menggunakan Cinewhoop tadi. Okay, menggunakan Cinewhoop. Tuan-tuan dan perempuan tengok Yang ni dia pakai Cinewhoop tuan-tuan dan perempuan. Tak ada editing ni. That easy? Yeah. Alright guys, let's go. On your... My foot wasn't over the line. Marketing, dude. This is bowling. There are rules. I'm not counting. Okey, tuan-tuan dan puan, itu adalah contoh video yang dia rakam menggunakan Cinewhoop tadi. Okey, tapi kalau tengok pada the making dia, memang dia banyak kali lah dia buat shot tu sebenarnya. Dia buat-buat langgar jatuh. Buat-buat jangan langgar jatuh. Okey, tapi yang tu dia buat yang kali terakhir tu dia buat yang paling perfect tak jatuh langsung, tak ada langgar apa-apa. Okey, itu adalah teknologi FPV yang digunakan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, drone juga ada digunakan untuk entertainment dan juga sport. Okey, kita tengok pada sport dulu. Okey, tuan-tuan dan puan tengok untuk sport, ada pertandingan sekarang ni di Malaysia pun ada, dipanggil racing drone competition. Okey, di mana pertandingan racing drone lah, lawan drone ni. Okey, di mana yang masuk pertandingan tersebut perlu menggunakan FPV drone.
Dia kena pakai Google lah. Dia akan pakai Google, dia akan duduk di satu tempat, dia punya station dia. Duduk ramai-ramai tu, semua pilot akan duduk di situ. Dan mereka perlu menerbangkan drone ni melalui dia punya track ni, kena lalu dekat dia punya halangan-halangan yang telah ditetapkan. Okay? Kalau atas, bawah, macam tu lah. So, kalau dia langgar, dia jatuh, so dia kira gagal lah. Okay, siapa yang sampai dulu di garisan penamat, yang tu dikategorikan sebagai pemenang lah. Okay, ini adalah racing drone tuan-tuan dan puan. So sekarang ni sukan racing drone ni pun dah mula berkembang. Di Malaysia pun ada lah tuan-tuan dan puan. Boleh tengok nanti di Facebook. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan, penggunaan drone juga semakin berkembang di Malaysia untuk kerja-kerja membuat mapping ataupun pemetaan. Okay, siapa yang juru ukur di sini mungkin biasa dengar lah tentang penggunaan drone untuk buat mapping. Okay, drone ni digunakan untuk buat pemetaan. Sama ada peta 2D ataupun peta 3D. Kalau peta 2D tu maksud dia ambil daripada atas sajalah. Okay, dia nampak sekeping je lah gambar tanah tu. Okay, kalau 3D tu dia akan, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok gambar yang saya tunjuk ni, kalau 3D dia kena ambil keliling. Okay, tapi ini semua autonomous tuan-tuan dan perempuan. Bukannya kita yang sendiri kena kontrol ambil gambar tak ada. Yang ni autonomous. Autonomous ni maksud dia, kita set di dalam drone tu akan pergi sendiri ambil gambar. Okay, dia akan ambil gambar keliling tu 360 darjah, ambil. Kemudian barulah kita masuk di dalam aplikasi dalam PC kita untuk dia gabungkan gambar-gambar tu. Barulah dia jadi satu gambar 3D. Kita boleh pusinglah gambar tu. Contoh dia, kita ambil gambar bangunan. Bangunan tu kita boleh gerakkan. Kita boleh pusing atas, bawah, kiri, kanan untuk kita tengok keseluruhan lah. Itu adalah gambar 3D. Okay. Kalau untuk mapping 2D ni tuan-tuan dan puan, sama juga macam 3D, cuma 3D ni dia pergi keliling. Macam mapping untuk 2D ni, kita set di dalam drone kita, keluasan tanah yang kita nak buat mapping, kita nak buat peta tadi, memang dia akan pergi secara autonomous. Dia akan jalan, ambil gambar, jalan, ambil gambar, jalan, ambil gambar, mengikut dia punya flow ni, yang dia dah lukis siap-siap ni. Okay. Kemudian gambar yang dia ambil tadi, contoh dia ada 100 keping gambar, kita masuk di dalam kita punya software, di dalam PC, dia akan buat satu proses, tuan-tuan dan perempuan, dia panggil stitching. Proses stitching ni maksud dia gabungkan setiap gambar tu, dia menghasilkan satu peta yang besar. Okay, itu adalah kerja-kerja pemetaan. Okay. Ada drone yang berteknologi tinggi yang dipanggil drone RTK, real time kinematic, yang di mana dia memang sangat tepat. Okay, gambar tu dia memang sangat tepat, dan juga dia punya GPS koordinat dia pun tepat. Jadi kita boleh terus masuk ke dalam Google Map. Okay, ini adalah contoh untuk pemetaan, tuan-tuan dan puan. Okay, ada juga drone yang digunakan untuk search and rescue. Okay, search and rescue, mencari dan menyelamat. Kalau di negara luar mungkin mereka dah mula mempraktikkan, cuma kita di Malaysia masih baru lagi dalam bidang ni. Okay, untuk drone mencari dan menyelamat, tuan-tuan dan puan, dia dilengkapi dengan kamera, dia panggil thermal imaging camera. Thermal imaging camera, di mana thermal imaging camera ni, dia boleh detect kita punya heat badan kita, kepanasan daripada badan kita. Sebab kita berdarah panas kan, so kita ada suhu panas kan. Sebenarnya bukan manusia saja, haiwan pun dia boleh detect juga. So contoh dia, kalau macam gambar ni tuan-tuan dan puan, kalau kata ada orang dia hilang di dalam hutan. So pihak penyelamat dia akan terbangkan drone untuk mencari lokasi sebenarnya. Cara dia akan terbang, dia akan buka dia punya thermal imaging camera dia. So dia boleh detect lah kalau nampak ada tumpuk-tumpuk yang cerah ni, maksud dia ada ni lah benda hidup lah. Contoh dia manusia ke, ada haiwan ke. So dia akan zoom lah. Dia akan zoom nak tengok betul ke manusia ke ataupun haiwan. So dia zoom tengok ada manusia. Okay, so betul lah. So orang yang hilang tu ada kat situ. Baru dia akan hantarkan orang untuk pergi menyelamat. Okay. Macam gambar di sebelah ni tuan-tuan dan puan. Ini mereka buat demo. Di mana drone penyelamat di tepi pantai. Okay, drone penyelamat di tepi pantai. Dia bawa pelampung. Kalau contoh dia nampak ada orang lemas dan sebagainya, so dia akan terbangkan drone ni, dia akan lepaskan pelampung lah. Itu pun salah satu daripada teknologi drone untuk mencari dan menyelamat. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan, yang ni sedia maklum lah, kita di Malaysia pun memang dah wujud dah benda ni. Cuma sebelum ni dah wujud dah. Cuma kita tak nampak. Bila berlakunya COVID ni, bila berlaku PKP, baru kita nampak keluar dalam TV dan sebagainya. Yang ni saya ambil gambar yang di Malaysia lah. Okay, drone boleh juga digunakan untuk law enforcement ataupun penguatkuasaan undang-undang. Okay, drone juga digunakan untuk menguatkuasakan undang-undang, membantu pengawasan orang ramai dan memastikan keselamatan orang ramai.
penggunaan drone juga dapat membantu memantau kegiatan jenayah dan haram. Okey, contoh dia tuan-tuan dan puan, drone yang digunakan dia dilengkapi dengan thermal imaging camera sama macam tadi. Okey, kalau kata dia nak pantau PKP, contoh dia waktu malam. Waktu malam kita tak boleh keluar. Okey, kita sekarang ni sampai pukul 8 malam saja. So macam mana anggota polis nak memantau? Senang aja. Dia pun terbang waktu malam, dia buka thermal imaging camera, so daripada situ dia akan detect lah. Okey, dia akan nampak hit badan dia kalau ada manusia, dia tahu kat situ ada orang lah. Okey. Okey, yang diguna pakai oleh PDRM sekarang ni yang untuk pantau PKP dia ada dua drone. Yang pertama ni yang ni dipanggil DJI Mavic Enterprise. Okey. Nampak kecil tuan-tuan dan puan, harga dia bukan murah tuan-tuan dan puan. Okey, paling murah pun belah-belah ribu ni. Okey, Mavic Enterprise ni dia dilengkapi dengan ni lah speaker, loudspeaker. Yang belah kanan ni adalah DJI Matrix. Yang ni pun mahal tuan-tuan dan puan, puluh-puluh ribu kat harga dia. Okey. Sebab yang ni dia boleh terbang sehingga 50 minit lah, lama. Okey. Okey, kita tengok contoh untuk pertanian pula tuan-tuan dan puan. Yang ni menarik sikit sebab ramai yang tanya saya tentang pertanian, ada yang berminat untuk beli drone racun semua racun tu, nak mulakan perniagaan semua racun. Sebenarnya benda ni memang bagus tuan-tuan dan puan, kalau nak buat duit memang boleh. Okey. Sekarang ni teknologi drone untuk sembuh racun ni dah mula berkembang di Malaysia. Kalau di luar negara tuan-tuan dan puan, contoh di Thailand. Okey, di Thailand mereka dah menggunakan teknologi drone untuk sembuh racun ni dah lama tuan-tuan dan puan. Cuma masa tu, zaman dulu mereka tidak menggunakan drone yang hebat macam ni lah. Okey, yang DJI ke apa sebagainya kan. Mereka buat sendiri menggunakan RC helikopter. Helikopter yang RC tu, tapi helikopter RC ni dia bukannya pakai bateri, dia pakai minyak lah, dia pakai enjin. Okey. So dia bubuh tong racun kat bawah tu, dia guna untuk sembuh racun. Tapi masa ketika itu mereka menerbangkan dia secara manual lah. Dia mana ada GPS lagi, dia tak ada buat apa autonomous dan sebagainya. Di Thailand mereka dah lama menggunakan teknologi ni, tuan-tuan dan puan, kita masih baru lagi lah. Okey. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok, okey, teknologi drone untuk sembuh racun ni memang sangat efisien lah. Sangat efisien. Okey, kalau kita tengok, apabila kita menggunakan tenaga manusia untuk kita sembuh racun, tuan-tuan dan puan. Okey. Seorang manusia, dia boleh sembuh racun lebih kurang 8 hingga 9 relung sehari. Okey. Siapa yang tenaga dia lebih sikit, mungkin dia boleh pergi hingga 10 relung, 11 relung lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, tetapi dengan penggunaan drone tuan-tuan dan puan, satu hari drone boleh sembuh racun 40 hingga 50 relung sehari tuan-tuan dan puan. Okey, 40 hingga 50 relung sehari sebab dia laju walaupun dia laju dia efisien. Bukan maksud dia laju tapi ada pokok yang tak kena sebagainya, tapi dia efisien lah. Okey, upah pula tuan-tuan dan puan, untuk siapa yang baru nak melibatkan diri di dalam teknologi drone untuk pertanian ni, upah yang dikutip untuk sembuh racun ni sama seperti dia buat secara manual dengan manusia. Okey, dia kutip RM20 per relung. Okey, RM20 per relung. Itu apa yang saya dengar lah. Okey, siapa yang dah pernah buat tu, dia kutip RM20 per relung. Lebih kurang sama harga dengan orang yang manusia yang buat. Cuma beza dia, kalau manusia dia sembuh racun tuan-tuan dan puan, ada kawasan yang mungkin tak kena. Biasalah kita manusia kan. Okey, kita bukannya perfect. Okey, ada kawasan yang kena, ada kawasan yang tak kena. Kemudian dia akan pijak dekat pokok padi tu dan sebagainya. Kalau menggunakan drone tuan-tuan dan puan, dia autonomous dan dia memang dah set di dalam dia punya komputer dia. Okey, kawasan yang tak kena lagi, dia akan patah balik untuk bagi kena lah. Okey, dan dia punya semburan dia tu memang efisien. Dia akan kena dekat sehingga ke dia punya akar tu. Sebab angin yang daripada kipas tu dia akan menolak lah pokok tu, dia akan buka, kemudian dia akan sembuh, kena sampai ke akar. Okey. Okey, itu adalah contoh untuk sembuh racun. Kemudian tuan-tuan dan puan, teknologi drone juga boleh digunakan untuk apa? Untuk kita nak melihat kesihatan tumbuh-tumbuhan kita. Kesihatan tumbuh-tumbuhan kita. Okey, yang ni kita panggil crop health scan. Crop health scan. Okey, di mana mereka membuat satu proses dia panggil NVDI, Normalized Difference Vegetation Index. Okey, NVDI ni, drone ni dilengkapi dengan satu kamera dipanggil multispectral sensor. Multispectral sensor ni dia akan detect klorofil di dalam daun-daun. Dalam daun tumbuhan-tumbuhan tu lah. Kalau dia detect klorofil kurang, bermaksud pokok tu kurang sihat. Kalau dia detect klorofil tinggi, maksud dia pokok tu sihat.
Okey. Contoh dia macam kita tengok dia akan keluar satu gambar macam ni tuan-tuan dan puan, gambar yang color ni merah, kuning, hijau dan sebagainya kan. Kalau tengok yang color merah ni tuan-tuan dan puan, ini bermaksud kawasan tu pokok tu dia kurang sihat. Kalau warna hijau ni maksud dia sihat. Kalau kuning ni dia separuh-separuh lah, sihat dan tak sihat macam itulah. Okey, jadi dengan laporan yang dikeluarkan oleh drone ni, para petani dia tahu dekat kawasan mana yang dia perlu sembur baja lebih. Kawasan mana yang dia tak perlu sembur baja dah ataupun kawasan mana yang dia perlu lebihkan sembur baja. So dari situ dia boleh lebih efisien lah. Okay, dia boleh menjimatkan tenaga dia, boleh menjimatkan kos dia. Tak perlu dia nak sembur kat semua kawasan. Walaupun pokok tu dah sihat, dia sembur je baja. Sebab dia pun tak tahu kan. Tapi dengan menggunakan teknologi NVDI tu, dia boleh detect kawasan mana yang sihat, kawasan mana yang kurang sihat. Ini adalah contoh drone yang mempunyai multi-spectral sensor tuan-tuan dan puan. Nampak dia punya kamera dia ada 6 ni. Sebab apa dia ada 6? Sebab setiap satu ni dia detect color yang berbeza lah. Ada biru, hijau dan sebagainya. Near infrared ada, okay, RGB dia ada. Okay, so daripada situ dia akan hasilkan satu gambar yang color macam tadi kita tengok tu. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, teknologi drone juga boleh digunakan pakai untuk pengurusan bencana. Okey, pengurusan bencana. Okey, di mana drone yang digunakan pakai untuk kita nak ambil buat laporan untuk kemusnahan ni bencana ni, dia dilengkapi dengan kamera LiDAR. Okey, LiDAR, LIDAR. LiDAR ni bermaksud Light Detection and Ranging. Okey, LiDAR ni maksudnya kamera ni dia ada laser. Okay, cuma kita tak nampak lah laser tu. Okay, dia ada laser, cuma kita tak nampak. Okay, apabila dia ambil gambar tuan-tuan dan puan, dia akan pancarkan laser tu sampai cecah ke tanah. Kemudian laser tu akan patah balik sampai dekat drone. Dia boleh detect berapakah kedalaman tanah tersebut. Okay, dan juga berapakah dia punya ketinggian lah. Ketinggian tanah tu mengikut paras laut macam tu. So dia boleh detect tuan-tuan dan puan. Jadi bila dia jalan, sambil dia jalan dia ambil gambar. Dia akan pancarkan laser. Dia pancarkan laser. So dia akan menghasilkan satu gambar macam di bawah ni tuan-tuan dan puan. Nampak tak gambar di bawah ni? Okay, dia bukannya gambar yang betul-betul yang boleh nampak pokok dan sebagainya. Tapi dia ada gambar yang ada color-color macam ni. Yang ni dia tembak pakai laser tuan-tuan dan puan. So kalau warna yang gelap ni, warna biru ni, ini maksud dia kawasan ni rendah. Tanah dia rendah. Okey, kawasan yang kuning ni maksud dia tanah dia tinggi. Kawasan yang tinggi lah. Okey, jadi kita tahu. Daripada sini kita boleh tahu, oh kenapa kawasan tu banjir. Kenapa kawasan tu berlaku kemusnahan banjir besar. Tiba-tiba ada banjir kan. So kita boleh tahu lah sebab apa. Sebab dia kawasan ni tiba-tiba kawasan dia tanah dia rendah. So keliling dia tu lebih tinggi. Jadi kalau ada hujan lebat, air akan turun lah berkumpul ke kawasan tu. Okey. Jadi dengan menggunakan drone yang ada LiDAR ni, kita boleh buat laporan kemusnahan dan anggaran kerugian tuan-tuan dan puan. Kita boleh buat laporan kemusnahan lah. Kita akan bagi laporan mengatakan bahawa okay, kawasan ni tanah rendah. Itulah punca dia menyebabkan kawasan tu banjir besar bila hujan lebat. Okay, itu contoh tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, ada juga drone yang digunakan untuk weather forecast ataupun ramalan cuaca. Okey, kalau di US mereka memang dah ada tuan-tuan dan puan. Yang ni NASA, okey, NASA punya drone. Okey, dia bawah NASA dia ada satu badan tu, nama dia National Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA, di bawah NASA. Okey, so NASA ni dia ada dua drone. Okey, satu dia panggil Global Hawk. Okey, yang ni jenis Hale lah, yang besar tu. Okey, satu lagi dia panggil Raytheon Coyote. Okey, yang kecil ni lah. Okey, yang Global Hawk ni tuan-tuan dan puan, dia besar, size dia besar. Okey, apa fungsi Global Hawk ni? Fungsi dia adalah untuk dia mengejar angin taufan. Okey, sebab itulah tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan tengok ramalan cuaca di TV, kan dia bagi tahu kan, okey, angin sedang bergerak ke arah mana? Angin ribut taufan ni sedang bergerak ke mana? Macam mana orang tu boleh tahu tuan-tuan dan puan, angin tu bergerak macam mana, laju mana? Okey, sebab di US NASA ni dia memang ada drone Global Hawk ni. Global Hawk ni dia memang sentiasa berjalan. Dia berjalan, dia akan ambil gambar tuan-tuan dan puan, dia akan detect di mana angin kuat, dia akan tahu kawasan ni angin laju mana, kawasan ni laju mana. Kemudian bila ada ribut, dia akan masuk dalam ribut tu. Sebab tujuan dia nak detect ribut tu dia berpusing macam mana, arah jam ke lawan jam ke, pergi arah mana, berapa kelajuan dia. So sebab itulah dia hasilkan satu laporan, dia bagi dekat pemberita. Macam itulah. Itulah tujuan dia Global Hawk ni. Kalau Raytheon Coyote ni dia lebih kecil tuan-tuan dan puan. Yang ni untuk kawasan-kawasan yang lebih kecil ataupun dia nak tahu dekat kawasan-kawasan yang rendah lah. Okey, itu adalah drone yang digunakan untuk ramalan cuaca.
Seterusnya tuan-tuan dan puan, drone juga boleh digunakan untuk wildlife monitoring ataupun pemantauan hidupan liar. Kita di Malaysia mungkin kurang menggunakan teknologi ini untuk pemantauan hidupan liar, tetapi kalau di US, di Afrika, mereka mungkin dah mula menggunakan drone untuk memantau hidupan liar. Okey, kita bukan nak pantau untuk apa tuan-tuan dan puan? Untuk mengelak daripada berlakunya pemburuan haram, okey, poaching. Okey, di mana dia akan terbangkan drone ni, okay, waktu malam ke, drone dilengkapi dengan thermal imaging camera ni, dia boleh detect lah, okay, heat badan. So nampak, dia boleh nampak kalau ada haiwan di kawasan tu. Tiba-tiba dia, contoh di dalam hutan tuan-tuan perempuan, waktu malam, dia terbangkan drone dengan thermal imaging camera ni, tiba-tiba dia nampak, oi, ada macam heat. Bila dia zoom tengok, ada manusia. Apa manusia ni buat di dalam hutan tengah malam tuan-tuan perempuan? Mungkin akan berlaku aktiviti pemburuan haram. Okay, daripada situ dia boleh mengekanglah kes-kes pemburuan haram ni tuan-tuan perempuan. So jadi penggunaan teknologi drone ni berkesan sebenarnya untuk pemantauan hidupan liar. Jadi diharapkan kita di Malaysia pun mungkin pihak berkuasa kita boleh mula menggunakan teknologi drone ni untuk memantau hidupan liar kita. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, kita boleh juga menggunakan drone untuk proses inspection ataupun pemeriksaan. Okey, apa itu pemeriksaan tuan-tuan dan puan? Benda ni sebenarnya dah mula lama dah kita guna di Malaysia. Mungkin siapa yang biasa ajar di industri mungkin dia tahulah tentang penggunaan drone untuk inspection ni. Okey, drone yang untuk inspection ni boleh juga digunakan untuk pemeriksaan panel solar. Okey, panel solar. Contoh dia macam ni tuan-tuan dan puan. Di gambar ni, yang ni dipanggil solar farm. Okey, ada satu ladang solar lah di mana dia letak beribu-ribu panel solar tu untuk dihasilkan tenaga elektrik untuk satu kawasan contoh dia. Okey. Okey, tapi tuan-tuan dan puan, solar ni dia satu masalah dia adalah dia punya panel solar tu dia tak boleh ada kotoran. Bila ada kotoran dia akan tidak efisien 100% lah. Contohlah kalau ada burung berak dekat panel solar tu, ada tai burung kat situ. So dia menutup, menghalang daripada cahaya yang memasuki dekat panel solar tu. Okey, jadi macam mana dia nak tahu kata panel solar tu semua boleh efisien, boleh menyerap cahaya dengan efisien. Takkan dia nak pergi hantar orang cek satu-satu solar tu, beribu panel solar ni tuan-tuan dan puan. Jadi apa dia akan buat? Dia akan terbangkan drone yang menggunakan thermal imaging camera. Okay, so dia akan ambil gambar lah, dia akan tengok, pantau. So dia akan tengok kalau gambar yang macam bawah ni tuan-tuan dan puan, kawasan yang ada tumpuk-tumpuk cahaya ni, ini bermaksud kawasan tu cahaya dia tidak diserap masuk ke dalam panel solar. Cahaya dia terkumpul dekat kawasan atas tu saja. Kalau ada tai burung dia terkumpul cahaya tu dengan haba terkumpul kat atas tu. So dia akan detect heat kat sini. Okey, kalau kawasan yang boleh diserap dia akan serap masuk terus kan. So dia akan jadi gelap kawasan ni. Okey, tapi kawasan yang dia terhalang jadi haba tu akan duduk di atas ni. So apa dia akan buat? Okey, dia akan tengok lah. Okey, solar panel nombor 126 katakan. Okey, dia hantar orang untuk pergi cuci panel solar tu tuan-tuan puan. Okey, itu cara dia. Okey, yang kedua boleh digunakan untuk pemeriksaan bumbung. Okey, contoh dia kata kalau bumbung rumah tak apa tuan-tuan puan, tapi kalau bumbung yang besar, contoh dia dewan ke kilang ke yang besar tu, tapi kita rasa air menitik ikut atas kan. So kita tak tahu lubang tu datang dari mana tuan-tuan puan. Nak tahu orang hantar orang naik ke atas tu dengan panas dan sebagainya, nak pergi cek setiap hari tu mungkin masalah. Jadi dia akan hantar drone ni akan ambil gambar, kemudian baru kita masuk ke dalam PC kita akan zoom, kita akan tengoklah bahagian mana yang ada masalah. So kita akan keluarkan report lah. Boleh juga digunakan untuk pemeriksaan talian kuasa power line. Okey. Siapa yang ajar TMB dan sebagainya dia tahulah. Okey, nak cek dia punya kabel. Lepas tu yang oil and gas boleh digunakan untuk pemeriksaan oil and gas. Nak cek dia punya piping gas yang piping gas yang berpuluh-puluh kilometer tu tuan-tuan dan puan. Okey, saya ada satu video tuan-tuan dan puan. Lagi saya akan tunjuk contohlah video yang dia buat pemeriksaan dekat oil and gas. Okey, tuan-tuan dan puan, ini adalah contoh roof inspection punya report yang pihak DTI ada buat. Kita ada buat satu roof inspection dekat sebuah sekolah ni. Okey, kita akan keluarkan satu laporan macam ni tuan-tuan dan puan. Okey, kita akan detect lah kat kawasan mana yang pecah, bocor dan sebagainya. Kita akan keluarkan laporan. Jadi pihak sekolah tersebut mereka akan hantarlah kontraktor ke apa untuk repair. Okey, so berdasarkan gambar yang kita bagi ni. Okey, kita tengok ada contoh video tuan-tuan dan puan, video di mana dia buat inspection dekat dia punya oil and gas punya pipe gas pipe gas.
pipe gas. Okay, kita tengok sekejap. Ini adalah pipe gas kan. Okay. So kalau dia nampak, dia apabila dia menggunakan drone dengan thermal imaging camera ni, dia boleh detect kawasan yang panas ni bermaksudnya ada gas yang bocor. Okay, ada gas yang bocor lah. So dia tahulah dekat mana kawasan dia. Siap dia ada tulis berapa darjah Celsius. Kalau thermal imaging camera ni dia boleh detect berapa darjah Celsius. So dia nampak kalau ada heat sikit ni, dia keluar warna macam ni, dia tahulah kawasan mana yang bocor. So dia akan terus pergi hantar orang untuk pergi check dekat kawasan tu. Ada kemik ke, ada bocor dan sebagainya ya. Itu contoh dia untuk inspection. Okey, tuan-tuan dan puan, teknologi drone juga boleh digunakan untuk industrial monitoring ya, pemantauan industri. Yang ni lebih kepada construction, syarikat-syarikat construction yang nak buat pemantauan projek pemantauan kemajuan projek ataupun kita panggil project progress monitoring. Okey, di mana project progress monitoring ni kita pakai drone ni untuk kita ambil gambar ataupun ambil video di sekeliling bangunan yang berlaku pembinaan tu lah. Kemudian pihak kontraktor dia boleh check lah dalam masa yang sama, dia boleh check sama ada berlaku kecacatan ke dan sebagainya. Okay, ada satu lagi dia akan buat satu report di mana dia akan ambil gambar, tuan-tuan dan puan, dia ambil gambar daripada atas, kemudian dia akan buat layering. Dia akan buat layer dengan drawing yang dia buat. Okay, contoh di gambar bawah ni tuan-tuan dan puan. Dua gambar bawah ni, yang ni adalah gambar sebenar dia ambil. Kemudian dia layer dengan drawing. Bila dia layer dengan drawing, dia akan tengok sama ada betul ataupun tidak pembinaan tu mengikut dia punya drawing tu. Daripada situ dia akan detect lah. Kalau contoh dia ada sengit sikit ke apa-apa, terus dia akan detect kesilapan tu, dia akan buat tindakan dengan cepat lah. Sebelum ni kita bina lebih banyak lagi. So dia detect daripada awal, dia dapat menjimatkan masa dan kos, tuan-tuan dan puan. Itu adalah kegunaan drone untuk pemantauan industri. Okay, benda ni memang dah diguna pakai. Nampak gambar ni, tuan-tuan dan puan. Dia gambar sebenar, kemudian dia ada layer dengan drawing ni, dia ada siap, ada tulis ukuran-ukuran dia. Okay, sebab drone yang ada function RTK, dia memang boleh ambil gambar dan gambar tu memang ukuran dia tepat. Okay, ukuran dia tepat. Okay, sehingga 10 cm dia tepat. Okay, so dia boleh untuk kegunaan industrial lah, memang boleh diguna pakai lah. Okay. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan, kita sedia maklum yang ni memang dah viral dah. Kita di Malaysia pun hari tu pernah nak buat lah. Okay, untuk shipping and delivery ataupun penghantaran lah. Kalau di US, syarikat-syarikat utama seperti Amazon, UPS, DHL, mereka ni sebenarnya dah mula menggunakan teknologi drone untuk menghantar barang. Okay, tetapi dari segi keberkesanan dia tu, kita tak tahu lagi lah sebab dia baru lagi mula. Contoh di Amazon, dia dah start lah. Dia dah start hantar barang tapi dia hantar dekat kawasan-kawasan yang lebih kecil dan berhampiran lah. Kalau UPS, tuan-tuan dan puan, syarikat UPS, dia bukannya terbangkan drone daripada gudang, tetapi dia terbangkan drone di dalam lori dah, daripada lori dia. Maksud dia, contoh dia macam ni tuan-tuan dan puan. Kalau dia ada satu taman tu, taman perumahan tu, dia nak hantar kepada 5 rumah. Barang ada 5 rumah dia kena hantar. Jadi dia akan berhenti di depan taman, dia akan terbangkan drone daripada depan taman tu, dia akan terus pergi hantar ke 5 rumah tersebut. So dia tak perlu masuk cari rumah tu. Okey, ini apa yang syarikat UPS buat lah. So kita tengok ada satu video tuan-tuan dan puan, macam mana syarikat UPS ni dah mula menggunakan teknologi drone tu. Dia letak barang dekat drone tu, dia pun set dekat dia punya komputer dia. Okey, rumah mana nak hantar. So drone tu dia akan terbang daripada lori.
Okey, tuan-tuan dan puan, itu adalah contoh penggunaan drone untuk shipping and delivery. Seterusnya tuan-tuan dan puan, yang ni memang sedia maklum, drone memang dah lama diguna pakai pun memang dah lama lah guna untuk sistem pertahanan negara. Cuma kita di Malaysia mungkin baru lagi lah. Okey, kalau kita tengok penggunaan drone, dia kata amat penting dalam tugas-tugas pertahanan negara. Antara kegunaan drone dalam pertahanan adalah yang pertama tuan-tuan dan puan, untuk mengesan ancaman dan mengenal pasti kawasan berisiko daripada jauh. Ingat saya kata remote tu maksud dia daripada jauh. Okey, maksud dia akan hantar drone tu akan untuk pergi ambil gambar saja. Dia pergi ambil gambar untuk dikenal pasti kawasan ni berisiko. Jadi anggota kita jangan pergi kawasan tu lagi. Okey, contoh dia macam itulah. Kalau poin yang kedua ni dia kata penggunaan drone untuk menjalankan misi pengintipan dan mengesan aktiviti haram tanpa membahayakan nyawa anggota keselamatan. Okey, yang ni contoh dia apa tuan-tuan dan puan? Contoh dia kalau kita tahu di dalam hutan tu ada musuh. Okey, ada musuh. Okey. Jadi kita akan hantar drone kita dulu menggunakan yang drone yang saya kata ada thermal imaging camera tu, dia akan pergi, dia akan ambil gambar tuan-tuan dan puan, kawasan mana yang dia nampak ada hit badan. Okey, so contoh dalam hutan tiba-tiba nampak ada hit, so bila dia zoom dia tengok ada manusia. So dia dah boleh detect kat situ ada berapa orang musuh. Okey. Jadi bila dia balik, dia akan bagi maklumat dekat anggota keselamatan, baru anggota keselamatan kita akan masuk untuk buat serangan dan tangkapan lah contoh dia. Kalau contoh dia kita buat pengintipan, kita hantar orang pergi dulu. Kita pun tak tahu berada di mana. Mungkin dia menyorok celah pokok dan sebagainya. Tiba-tiba anggota kita kena tembak. Jadi dia membahayakan nyawa anggota keselamatan kita, tuan-tuan dan puan. Seterusnya boleh digunakan untuk melakukan pengawasan dan mengumpul maklumat untuk tindakan pantas. Okay? So yang ni digunakan untuk perisikan lah. Okay? Dia ambil maklumat, dikumpul maklumat. Oh, kawasan ni kawasan ada gaung. So anggota kita jangan masuk kat sini. Kawasan ni ada gua ke, kawasan ni ada bukit tanah tinggi ke. So dia bagi maklumat dekat anggota keselamatan kita boleh guna maklumat tu untuk tindakan pantas. Okay? Kalau kita nak menyorok, kita menyorok dalam ni ke. Okay? Contoh dia macam tu lah. Okay, tuan-tuan dan puan tengoklah gambar ni. Yang ni, yang bawah ni saya tunjuk ni, ini adalah jenis Reaper. US punya drone ni dia panggil Reaper. Okay, memang digunakan untuk serangan. Dia ada roket kat sini, torpedo. Ini dia punya ground control station, tuan-tuan dan puan. Ground control station dia duduk di dalam kontainer. Okay, nampak macam dalam pesawat betul. Yang atas ni adalah kita punya di Malaysia. Yang ni adalah Aludra MK1 yang dikeluarkan oleh DefTech. Okay. Yang bawah ni, yang ni adalah jenis mini UAV, nama dia Raven. Okay, juga digunakan oleh US Army. So kita tengok ada satu video tuan-tuan dan puan macam mana US Army dia menggunakan drone dia. Okay, drone yang jenis TUAV, TUAV, Tactical UAV. Okay, drone ni nama dia RQ7 tuan-tuan dan puan. RQ7 jenis Shadow. Okay, nampak bila dia nak terbang tu dia kena guna launcher. Dia tak perlu pakai landasan, dia punya launcher. Okey, ini adalah dia punya ground control station, tuan-tuan puan, duduk dalam kontainer cabin. So cabin ni dia mobile, maksudnya dia boleh bergerak lah. Dia ikat kat lori, dia boleh tarik lah. Stay out here. So we can So drone Shadow ni mereka gunakan untuk pemantauan saja. Dia akan pergi kawasan tu, dia akan ambil gambar, dia balik. Itu aja. Tugas dah. Okey, itu adalah contoh yang daripada US Army, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, selesai pembentangan saya mengenai aplikasi-aplikasi teknologi drone. Okey, yang diguna pakai di dunia. Kalau kita tengok ada beberapa aplikasi tadi, ada yang telah diguna pakai di Malaysia, ada yang masih belum lagi, ada yang tuan-tuan dan puan pun masih tengok baru first time tuan-tuan dan puan tengok tadi kan. Okey. Jadi kalau ada antara tuan-tuan dan puan yang berminat untuk memulakan perniagaan ataupun berminat di dalam bidang drone untuk main drone ni tuan-tuan dan puan kena ingat, apabila kita menyertai bidang drone ni, kita terikat dengan undang-undang dan peraturan-peraturan penerbangan yang dikeluarkan oleh CAAM, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena ingat, kita bukan sewenang-wenangnya boleh beli drone, kita terbangkan drone tanpa kita mengetahui undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebenarnya dia ada undang-undang tu.
Kalau ditangkap, jika tuan-tuan dan perempuan tidak mengikut undang-undang, tidak mempunyai permit, tuan-tuan dan perempuan boleh didenda. Okey. Jadi untuk membentangkan mengenai peraturan-peraturan dan undang-undang, saya akan serah kepada rakan saya iaitu Encik Muhammad Fakri ya. Encik Muhammad Fakri boleh bentangkan mengenai peraturan-peraturan penggunaan drone. Okey, Cik Fakri. Terima kasih kepada sahabat saya AS Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pergi kepada bahagian peraturan-peraturan. Okay, peraturan-peraturan ini dibuat oleh CAAM. Okay, bukan dibuat oleh kami, tapi kami follow apa yang dibuat oleh CAAM. Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, apakah kenapa kita kena ikut peraturan-peraturan ini? Okey, contoh-contoh penyalahgunaan drone dan kemalangan drone yang berlaku di sekitar kita. Okey, ini adalah contoh berita daripada MSTA pada tahun 2015. Okey, yang mana berlakunya seorang pilot drone pergi ambil gambar di KLA. Okey, menggunakan drone. Okey, tindakan rakam gambar pesawat di KLA. Okey, ini dikatakan ni pada tahun 2015. Sangat bahaya kepada aircraft tersebut. Okey, seterusnya, Astra Awani melaporkan pada tahun 2015 sebiji drone terhempas dan mengganggu perlawanan tenis terbuka Amerika Syarikat. Ini sangat bahaya. Ini sangat terhempas. Kalau terkena kepada penonton, ataupun pada pemain, sangat-sangat bahaya. Sebab kita tak tahu drone tu kalau dibesar, kena pada penonton, mungkin akan membawa kecederaan yang parah ataupun membawa maut. Seterusnya, ini di Mexico. Drone hit Boeing 737. Kalau kita tengok, dia berlangak depan-depan dengan drone tersebut, flight ni. Membawa kerosakan yang sangat teruk. Kalau drone ni kita tengok daripada bawah memang nampak perlahan, tapi kalau dia dah naik ke atas, sama-sama laju, kelajuan lebih kurang 200 ataupun 100 km sejam. Dengan Boeing lagi kelajuan dia yang maksimum 800 km sejam, menyebabkan kerosakan yang sangat teruk. Seterusnya, ini yang digunakan salah guna untuk mengedar dadah yang terbaru pada tahun 2020, tahun lepas. Dua warga Singapura ditahan edar dadah JB Singapura guna drone. Lepas cross sempadan untuk hantar dadah menggunakan BB ini. Seterusnya, yang berlaku di Terengganu. Yang mana drone terhempas di Menara Drobis yang menyebabkan kawasan tersebut telah digazetkan untuk no-fly zone. Ini pada tahun lepas, bulan Julai. Seterusnya, kalau kita tengok, nak terbangkan drone ni mesti ikut peraturan. Bukan saja-saja dibuat. Peraturan ni untuk melindungi kawasan tertentu dan melindungi kepentingan-kepentingan awam. Tengok, ada bukan peraturan-peraturan ni undang-undang untuk melibatkan penerbangan drone. Kita tengok seterusnya. Ada, iaitu yang penerbangan drone tertakluk kepada undang-undang di bawah pihak kuasa penerbangan awam Malaysia, iaitu CAM ataupun Civil Aviation Authority of Malaysia. Ada dia punya peraturannya. Adakah menerbangkan drone memerlukan lesen drone? Di Malaysia masih belum mempunyai lesen drone, tapi menerbangkan drone untuk tujuan komersial memerlukan permit penerbangan daripada CAM, iaitu yang mana drone bawah 20 kg. Bagi drone atas 20 kg memerlukan private pilot license atau commercial pilot license untuk menerbangkan drone tersebut. Berapakah yang perlu dibayar untuk permit penerbangan drone? Setiap permit kena bayar. Bagi bawah 20 kg sebanyak RM250 per drone. Bagi sebiji drone untuk sekali terbang, RM250. Bagi drone yang atas pada 20 kg,
yang mana memerlukan lesen, RM1,000, bagi sebiji drone untuk diterbangkannya. Apakah denda yang dikenakan oleh camp jika melanggar peraturan? Ini denda ni kena kalau kita tertangkap ataupun kita ditangkap oleh pihak berkuasa. Berapa jumlah dia? Bagi individu, denda yang dikenakan adalah maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Manakala bagi industri ataupun badan kontrak, denda tidak melebihi RM1 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Selain camp, apakah jabatan lain yang perlu diketahui sebelum menerbangkan drone? Ada agensi-agensi yang terlibat selain daripada camp untuk kita dapatkan permit untuk terbangkan drone ni. Contohnya yang pertama, bagi kita nak buat pemetaan, kita kena minta kebenaran daripada Japan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Ini kerana melibatkan keselamatan negara sendiri. Sebab tu kena minta daripada Japan. Yang kedua, melibatkan frekuensi, iaitu daripada MCMC ataupun SKAM. Jika frekuensi yang kita gunakan tu selain apa yang ditetapkan dalam drone kita tu. Kita nak terbangkan drone, kita ada frekuensi dia. Kalau kita tukar ataupun kita contohnya agensi daripada luar negara nak main terbangkan drone dalam negara kita. Mereka akan membawa frekuensi yang berbeza yang ditetapkan MCMC. Jadi kena minta kebenaran daripada SKM ni. Yang ketiga adalah SIRIM. Bagi melakukan kerja komersial, drone mestilah mendapat pengesahan daripada SIRIM. Cok SIRIM ni penting. Daripada spek yang dibentangkan oleh sahabat saya tadi, mestilah memenuhi ciri SIRIM untuk kerja-kerja komersial. Bagi yang keempat, pihak berkuasa tempatan. Untuk tukar-tukar komersial, nak ambil gambar ke, nak buat video ke, nak buat pemetaan ke, mesti ambil kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ambil gambar, nak terbangkan drone dalam kawasan Kuala Lumpur, mesti ambil kebenaran daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Seterusnya, peraturan-peraturan asas penerbangan. Sebelum kita nak terbangkan drone, kita dekat kawasan tu mesti tahu dia punya step by step dia. Untuk elak daripada kemalangan ataupun nak elak daripada kecelakaan pada diri kita, pada penonton ataupun pada drone tersebut. Kita tengok peraturan dia. Yang pertama dia, jangan terbangkan melebihi daripada 400 kaki. Ataupun dalam meter dia 122 meter. Kalau dalam drone contoh yang pakai DJI, dalam skrin akan dipaparkan ketinggian drone kita yang semasa. Sebab tu kadang-kadang kalau drone ni, kalau mesti ada kadang-kadang 2 orang untuk kawal dia. Seorang akan monitor dia punya ketinggian dia dan seorang akan kawal dia punya drone tersebut. Untuk tidak lebih daripada 122 meter. Biasanya kalau dalam drone-drone yang komersial sekarang ni, telah ditetapkan dia punya ketinggian dia. Kalau kita terbang lebih daripada ketinggian 122 meter ni, dia akan bagi warning dekat kita pada skrin tersebut. Kita boleh terbangkan dia lebih daripada itu, tapi dia akan bagi warning kita lah. Sebab apa tidak boleh terbang lebih daripada 122 meter ni? Sebab kadang-kadang akan berlakunya kita hilang dia punya daripada pandangan kita ataupun akan lost control kita. Lost control daripada kita. Seterusnya, pesawat mesti sentiasa berada dalam garisan pelihatan. Maksudnya kita nampak drone tu dia terbang ke mana. Kita sentiasa nampak dia sama ada waktu siang ataupun waktu malam. Sentiasa nampak. Supaya kita tidak hilang kawalannya ataupun kita nampak dia pergi ke mana ataupun kita nak mengelak halangan-halangan tertentu. Halangan macam burung ke, pokok ke, bangunan ke. Kita nak elak daripada melanggar. Seterusnya. Jangan terbang di atas kawasan orang ramai kumpul. Kalau ikut peraturan-peraturan daripada camp, nak terbang tidak boleh terbang pada kawasan kumpul. Contohnya mudahnya stadium, pasar malam, ataupun tempat-tempat orang yang lebih daripada 1,000 orang. Kawasan-kawasan yang lebih daripada 1,000 orang kita tak boleh terbang atas daripada dia. Sebab kalau jatuh, apabila terkena ataupun tidak terkena, jatuh pada kawasan crowded ni, apabila mereka report, mereka akan cari owner tersebut.
Okey, sebab itulah kita akan didenda dan dihukum sama ada 50,000 untuk individu ataupun 1 juta bagi industri. Okey, sebab tu kita tak boleh fly drone ni atas crowded ni. Okey, seterusnya. Okey, jangan memasang muatan tambahan pada drone. Okey, contohnya yang kita sedia ada, yang pencontohnya GDI, dia ada kamera bawah tu. Tapi kita nak buh lagi, nak tambah lagi barang. Okey, untuk hantar dia. Okey, tapi bila kita bawa sini, okey, kemungkinan drone kita tu hilang kawalan. Okey, kita contohnya kalau penerbangan biasa tanpa pilot, dia boleh pergi sampai 30 minit. Okey, ataupun kita kawal dia biasa je. Tapi bila lebih daripada muatan dia, contohnya muatan asal dia 4 kilo. Tapi kita tambah lagi barang, contohnya hantar ke kawan kita, tambah lagi 2 kilo. Okey, ini adalah salah daripada segi undang-undang juga. Okey, sebab dia melebihi daripada apa yang kita hantar pada sirim. Kita dah dapat sirim untuk terbangkan drone, hanya dia punya berat asas saja. Tapi tiba-tiba kita bawa barang. Barang itu pula terlepas jatuh kena pada orang. Okey, jadi akan salah. Okey, seterusnya. Okey, jangan terbang di dalam radius zon aerodrome. Okey, ataupun 5 nautical mile ataupun jarak lebih kurang 9.26 km daripada kawasan penerbangan udara. Okey, kawasan udara ni kira-kira 9 km daripada airport yang terdekat dengan kita. Okey, jangan terbang di situ. Okey, ini akan mengganggu dengan signal ataupun akan mengganggu penerbangan yang ada. Okey, jarak dia lebih kurang 9 km. Okey, 9.26 km daripada airport yang terdekat dengan kita. Okey, seterusnya. Okey, jangan terbang 150 meter daripada mana-mana kawasan perumahan, komersial, industri atau rekreasi. Okey, jarak kita, drone kita dengan kawasan-kawasan tertentu tu 150 meter. Okey, mesti tetapkan 150 meter, jangan terlalu dekat. Kita takut kadang-kadang perubahan angin, okey, perubahan angin ataupun hilang kontrol kita punya kawalan kita tu pada drone kita akan menyebabkan ia crash. Okey, jatuh kepada tempat-tempat ni. Okey, jadi kalau jarak dia 150 meter masih lagi selamat. Okey, tak kena pada bangunan ataupun tak kena pada perumahan. Okey, seterusnya. Okey, pesawat mesti berada pada jarak 30 meter dari pandang-pandang manusia semasa berlepas. Okey, sama ada pada pilot ataupun pada orang awam yang nak menonton. Okey, mesti jarak dia 30 meter. Okey, 30 meter. Drone tersebut dengan tempat kita nak kawal dia, dengan controller kita mesti 30 meter. Okey, nampak macam jauh. Okey, nampak macam jauh tapi kita nak elak daripada rotor-rotor ni supaya tak kena kepada orang atau crowded. Okey, bila contohnya yang pakai drone yang besar. Okey, angin yang dikeluarkan oleh drone ni sangat kuat. Okey, tambah kalau kita terbang atas pasir atau atas batu. Batu-batu ni akan berteman kena pada manusia. Sebab tu jarak dia kena 30 meter. Kurang-kurangnya batu-batu tu tak sampai kepada orang yang tengok tu. Okey, untuk selamat. Okey, seterusnya. Okey, jangan terbang di kawasan larangan. Okey, kalau nak lihat senarai semua kawasan larangan ni, tuan-tuan boleh pergi dekat laman webcam. Okey, dalam laman webcam tu disenaraikan semua sekali kawasan-kawasan larangan. Okey, kawasan-kawasan contohnya kita ada adalah Putrajaya. Okey, kawasan pentadbiran kerajaan. Okey, adalah kawasan larangan terbang. Okey, kalau tuan-tuan pergi terbang kat sana, okey, kalau ditangkap memang tak cukup makan lah kena. Okey, kalau contohnya lagi adalah kawasan stadium. Okey, kawasan stadium. Okey, sangat-sangat dilarang. Okey, untuk elak dia. Okey, ini melibatkan contohnya kawasan Putrajaya itu melibatkan pentadbiran kerajaan rahsia-rahsia tertentu. Okey, seterusnya. Okey, tiada drone boleh terbangkan dalam ruangan udara kelas A, B, C atau D. Okey, apa itu ruang udara kelas A, B, C atau D? Okey, kalau tuan-tuan tengok pada gambar rajah yang dipaparkan, okey, kawasan-kawasan A ni adalah ruang udara yang melebihi 18,000 kaki. Hanya untuk penerbangan yang mendapat kebenaran pada ATC. Okey, menara ATC itu yang ada menara dekat lapangan terbang. Air Traffic Controller. Okey, pada ketinggian 18,000 kaki. Manakala untuk kelas B, okey, ruang udara sekitar lapangan terbang yang sibuk. Okey, kalau kelas C, ruang udara sekitar lapangan terbang yang sederhana sibuk. Kelas D, ruang udara sekitar lapangan terbang kecil.
Okey, kalau kelas E, ruang udara antara kelas A dan G. Kelas G, okey, ruang udara tidak terkawal di bawah ketinggian 1,200 kaki. Okey, rendah dari paras bangunan. Okey, kalau tengok tuan-tuan, semua kawasan-kawasan ni adalah kawasan yang okey, dilarang untuk kita terbangkan drone. Okey, dilarang untuk kita terbangkan drone bagi tujuan keselamatan. Okey, keselamatan pada pesawat, keselamatan pada drone kita sendiri. Okey, seterusnya. Okey, apa itu aerodrome? Okey, aerodrome adalah lokasi dari mana operasi penerbangan pesawat berlangsung, sama ada kargo ataupun penumpang ataupun tidak. Okey, tidak kira sama ada untuk penggunaan awam atau swasta. Aerodrome merangkumi lapangan terbang penerbangan umum kecil. Okey, macam airport besar, KLIA ataupun KLIA 2 tu. Okey, lapangan terbang komersial besar dalam pangkalan udara tentera. Okey, secara umumnya aerodrome merujuk kepada kawasan ruang udara di sekitar lapangan terbang, termasuk laluan udara, pesawat berlepas dan mendarat. Okey, sebab tu kita letak dia, mesti kita terbang dia tadi, saya beritahu lebih kurang 9.6 km daripada kawasan aerodrome ni. Okey. Okey, itu saja tuan-tuan peraturan-peraturan asas yang kita kena ambil tahu. Okey, kalau tuan-tuan nak lebih detail lagi, tuan-tuan boleh pergi ke laman web camp. Okey, dekat situ dia akan beritahu. Okey, kalau tuan-tuan nak terbangkan drone yang untuk hobi saja, untuk mainan saja, kalau untuk terbangkan drone untuk pertanian, untuk terbangkan drone untuk mapping, okey, di situ diletakkan semua peraturan-peraturan dan cara-cara kita nak mohon permit. Okey, daripada Japan ataupun daripada camp sendiri. Okey, kalau ada apa-apa soalan, insya-Allah kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya lepas kepada saudara Najib saya. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih rakan saya Cik Fakri. Okey, alhamdulillah telah selesai tuan-tuan dan puan pembentangan kami berkenaan dengan aplikasi teknologi drone dan juga peraturan-peraturan asas penerbangan. Okey, jika tuan-tuan dan puan ada sebarang kemusykilan untuk tanya tuan-tuan dan puan, saya buka kalau ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan penggunaan teknologi drone. Okey, ada siapa-siapa yang nak tanya tuan-tuan dan puan? Okay, sambil-sambil itu tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk mengisi link kehadiran dekat link dekat chat tu. Saya ada copy sekali lagi link kehadiran siapa yang baru masuk. Okey, boleh isi kehadiran tu. Tujuan dia untuk saya buat ECJ tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, penggunaan drone ni memang semakin berkembang Kita di Malaysia ni memang sentiasa kita nampak teknologi ni ada. Kalau kita tengok dalam Facebook pun ramai orang yang mengambil gambar, merakam video menggunakan teknologi drone tuan-tuan dan puan. Tetapi apa yang kita nampak adalah dari segi orang merakam gambar dan juga merakam video saja. Tetapi sebenarnya ada lagi fungsi-fungsi penggunaan drone ni tuan-tuan dan puan. Cuma saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan yang mana yang mempunyai drone ataupun yang berminat untuk membeli drone untuk mula hobi dalam bidang drone ni, okey, tolong mematuhi undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak CAM tuan-tuan dan puan. Kerana kita tengok sebelum ni pun memang saya terlibat juga dengan persatuan-persatuan yang melibatkan drone ni. Memang kami dalam persatuan pun kami memang bermasalah juga. Ada setengah orang yang kurang ilmu pengetahuan dalam bidang drone ni, menerbangkan drone sesuka hati. Contoh dia, tuan-tuan dan puan, salah satu kawasan yang memang ditekankan no fly zone adalah kawasan KLCC tuan-tuan dan puan. Tetapi kita tengok banyak orang mengambil gambar dekat KLCC. Memang gambar dia cantik tuan-tuan dan puan, tapi kita kena tahu yang kawasan GKLCC itu kita nak terbang, kita perlu mempunyai permit daripada CAM. Okey, tetapi CAM tu bila dia nak mengeluarkan permit tuan-tuan dan puan, dia bukan sewenang-wenangnya keluarkan permit terhadap kita. Dia mesti nakkan bukti kepada kita. Kenapa kita nak ambil gambar dekat KLCC? Kita mesti kena dapat kebenaran daripada pihak KLCC. Kalau KLCC itu dia nak suruh kita sebagai sebuah syarikat untuk ambil gambar bangunan dia akan keluarkan satu surat rasmi. Surat tu, kebenaran tu baru kita kena tunjuk dekat CAM, baru mereka akan mengeluarkan permit. Okey, tuan-tuan dan puan, kita bukan sewenang-wenangnya boleh terbang di kawasan tersebut. Antara kawasan lain yang no fly zone tuan-tuan dan puan, istana negara ataupun istana negeri, semua adalah no fly zone, tidak dibenarkan terbang di kawasan tu. Jangan cari pasal tuan-tuan dan puan. Kerana disebabkan orang-orang yang macam ni yang menyebabkan CAM akan meningkatkan lagi dia punya undang-undang dia.
Okay, so kami akan terbeban sikit lah pihak kami. Okay, selain daripada tu tuan-tuan dan puan, Putrajaya, seluruh Putrajaya tu adalah no fly zone. Okay, seluruh Putrajaya no fly zone tuan-tuan dan puan. Okay, jangan sewenang-wenangnya pergi terbangkan dia hanya sekadar hobi, katakan nak ambil gambar family sebagai, tak boleh tuan-tuan dan puan. Sebab pihak CAM dia boleh detect. Okay. Okay, di ruangan chat ni ada yang tanya saya tadi, untuk hobi brand mana yang mampu milik untuk beginner. Okay, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan baru nak mencuburi dalam bidang drone ni untuk hobi, katakan brand yang paling sesuai sekali adalah DJI lah. Sebab DJI ni yang pertama dia reliable lah. Okay, dia DJI ni drone dia mempunyai sistem GPS yang sangat tepat. Okay, sangat tepat di mana apabila dia terbang dia susah untuk dia jatuh. Okay, dia susah untuk lost signal lah. Okay, paling murah pun kalau brand DJI, saya tak silap saya dalam 1,000 lah. RM1,000 macam tu. Okay, tapi dia memang sangat reliable dan berbaloi lah kalau kita beli. Kalau bawah daripada tu dia ada tak silap saya jenama Fimi, jenama Fimi, tuan-tuan pun boleh tengok dekat Shopee ya. Fimi pun dia ada FIMI. Fimi pun dia ada drone yang ada GPS, okey. Yang tu pun tak sampai 1,000, mungkin dalam RM700-600 tuan-tuan puan. Jadi memang berbaloi lah kalau tuan-tuan puan baru untuk belajar. Okey, kalau bagi tuan-tuan dan puan yang ingin belajar macam mana untuk control drone tuan-tuan dan puan, pihak kami juga menyediakan kursus basic drone piloting di mana kita akan mengeluarkan sijil satu lagi tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan nak apply permit dekat CAM untuk kerja-kerja komersial, salah satu daripada dia, tuan-tuan dan puan sebagai pilot mesti kena ada kemahiran dan tuan-tuan dan puan mesti kena ada sekurang-kurangnya satu sijil kursus drone piloting. Okey, CAAM tuan-tuan dan puan dia tidak akan mengeluarkan permit sewenang-wenangnya. Kalau kata kita nak buat rakaman video dekat KLCC, kita pun pergi kat CAM. Okey, CAM saya nak permit boleh tak? Saya sanggup bayar RM250 permit. Dia bukan sewenang-wenangnya bagi kita permit tuan-tuan dan puan. Dia nak tengok sama ada kita ni berkemahiran ataupun tidak untuk mengendalikan drone. Jadi tuan-tuan dan puan, CAM belum lagi mengeluarkan lesen drone. Okey, belum lagi mengeluarkan lesen drone buat sementara waktu ni. Tetapi dia memerlukan orang yang berkemahiran. Maksud dia tuan-tuan dan puan kena buktikan yang tuan-tuan dan puan mesti kena ada sijil khusus drone piloting. Okey, jadi ada masa ni tuan-tuan dan puan pergi je kursus-kursus drone piloting mana yang ada, belajar aja. Okey, seperti kami pihak DTI juga kami ada menganjurkan kursus basic drone piloting di mana kita juga akan mengeluarkan sijil kepada tuan-tuan dan puan untuk memudahkan tuan-tuan dan puan untuk apply permit dekat CAM nanti. Okey, Muhammad Najmi dia kata bagaimana dengan penerbangan individu berhampiran balai polis atau balai bomba, hospital, radius yang dibenarkan. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk balai-balai polis ataupun jabatan kerajaan, dia tidak tetapkan berapa radius yang ditetapkan. Cuma hanya airport saja yang dia kata 5 nautical mile. Okey, kalau untuk balai polis, sebenarnya boleh tak kita terbang atas balai polis? Sebenarnya CAM tak mengeluar pun kata arahan tidak boleh sebab dia bukan dikategorikan sebagai no fly zone. Tetapi kalau boleh tuan-tuan dan puan jangan sewenang-wenangnya lah terbang di atas balai polis ataupun jabatan kerajaan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan guna drone DJI ni dia memang dah didaftarkan oleh kerajaan Malaysia kita. So kalau tuan-tuan dan puan nak terbang dekat kawasan kerajaan, contohnya jabatan kerajaan, dia akan keluar ada satu warning tuan-tuan dan puan, dia kata bahawa kawasan ni sebenarnya adalah kawasan yang perlu permission. Untuk terbangkan kawasan ni perlu permission. So kita kena klik ada satu button tu di mana kita akan bertanggungjawab. Sebenarnya dia boleh terbang tak ada masalah. Tetapi dia akan keluar satu error kat situ. Okay, perlu ada permission. Okey, itu maksud dia tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kita bukan sebenarnya boleh terbang dekat kawasan jabatan kerajaan. Okey, kita perlu dapat kebenaran jugalah. Kalau balai polis tuan-tuan dan puan jangan cuba sebab apa? Polis lah ni dia dilengkapi dengan dia punya gun, dia punya anti drone gun. Okey, yang tu anti drone gun tu tuan-tuan dan puan jangan main-main. Kalau dia tembak tu tuan-tuan dan puan akan rasa menyesal lah. Okey, sebab dia akan ganggu tuan-tuan dan puan punya frekuensi, dia akan tarik turun drone yang tuan-tuan dan puan punya. So bila dia tarik turun datang kat dia akan pegang drone tu, dia akan cari siapa punya tuan punya ni apa drone tu dan mungkin akan didenda RM50,000. So jangan cuba tuan-tuan dan puan. Okey, Encik Muni Fadiana, drone ni guna bateri. Bateri ada yang jangka hayat tak lama? Okey, terutamanya untuk drone sembur padi. Okey, tuan-tuan dan puan,
penggunaan bateri drone ni dia sebenarnya sangat kritikal. Maksud dia kita perlu jaga dia dengan lebih detail lah. Okey. Bateri drone ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tak guna, kita tak boleh charge dia full. Kita tak boleh charge dia full. Contoh dia kita charge 100% kemudian kita simpan. Okey, tak boleh tuan-tuan dan puan. Kita kena, kalau kita nak simpan dia, kita kena bagi dia punya charge dia tu mesti kena lebih kurang 50% saja. Sebab tu dia ada satu dia punya charger tu, balance charger tu dia akan kalau kita klik untuk storage dia akan imbangkan dia punya current di dalam bateri tu supaya 50% saja. Kalau bawah daripada 50% pun bateri akan rosak, atas daripada 50% pun bateri akan rosak. Okey, contoh dia tuan-tuan dan puan, charge dia 100% kemudian tak guna, biarkan saja, lama-lama bateri tu akan kembung dan kembung dia akan meletup. Lipo bateri ni tuan-tuan dan puan, kalau meletup dia memang berbahaya tuan-tuan dan puan, habis kena badan kita, okey, akan rosaklah. Okey, jadi kena ingatlah bateri drone ni dia sangat berbahaya. Especially drone sembur racun tu bateri dia besar tuan-tuan dan puan. 6S punya bateri ni yang besar tu, okey, kalau meletup tu sangat bahaya. Once Family dia tanya bagaimana cara nak ikut serta kursus asal drone. Okey tuan-tuan dan puan, di dalam Facebook saya, Facebook Drone Tech Imaging, kami akan keluarkan iklan untuk kursus-kursus yang kita akan jalankan lah. Okey, sebagai contohnya, saya tunjuk ada satu kursus ni. Kita akan buat kursus basic drone piloting. Okey, tuan-tuan dan puan, ini adalah online courses yang kita akan buat. Okey, yang pertama kita akan anjurkan khusus basic drone piloting. Okey, yang ni di mana saya akan ajar lebih detail tentang drone, bagaimana nak repair drone, okey, macam mana nak start pre-flight check, macam mana kita nak check drone sebelum kita fly dan sebagainya. Okey, dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, khusus basic drone piloting ni sebenarnya kita kena ada amali. Okey, tapi tak apa, saya akan buat teori dulu. Okey, kemudian bila PKP dah tamat semua, baru kita akan anjurkan khusus drone piloting yang ada amali. Okey, di mana kita akan buat di satu tempat. Kita akan buat amali ya, tuan-tuan dan puan, setiap seorang wajib untuk melaksanakan dia punya task dia, ujian dia. Kalau lulus ujian ni, tuan-tuan dan puan kena terbangkan sendiri drone. Kita akan sediakan drone. Tuan-tuan dan puan kena terbangkan drone tu, apabila lulus baru akan dikeluarkan sijil. Basic drone piloting ni dia sangat strict ya, tuan-tuan dan puan kena buat amali untuk penerbangan drone tersebut. Okey, ada lagi pertanyaan? Tuan-tuan dan puan boleh tengok kita punya Facebook Facebook channel kita akan drone tech imaging Facebook kita akan iklankan dekat situ. Instagram kita pun ada drone tech imaging juga, ataupun tuan-tuan dan puan boleh contact saya dekat email dronetechimaging@gmail.com, di mana saya akan iklankan kepada tuan-tuan dan puan tentang khusus-khusus yang kita akan anjurkan selepas ini. Okey, ada siapa-siapa nak tanya tuan-tuan dan puan yang berminat? Okey, ada yang berminat untuk menjalankan perniagaan drone sembur racun, itu sangat berguna tuan-tuan dan puan. Sangat berguna tuan-tuan dan puan. Sekarang ni memang demand untuk sembur racun menggunakan drone ni sangat tinggi. Tambah pula sekarang ni tuan-tuan dan puan, penggunaan drone sembur racun ni dia sebenarnya belum lagi lah orang kata apa kadar maksimum. Maksud dia semua orang ada drone, tak ada tuan-tuan dan puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan waktu sekarang ni beli drone sembur racun tu, dia memang sangat berguna lah. Akan datang mungkin setiap orang yang ada bendang dia ada drone dia sendiri, mungkin masa tu bisnes tu mungkin akan kurang sikit lah. Okey, drone sembur racun tuan-tuan dan puan paling murah pun 20,000 harga dia. 20,000. Okey. Dia tengok kepada dia punya spek dia lah, berapa liter dia boleh isi. Okey. Okey tuan-tuan dan puan, kalau tak ada soalan lagi, okey, alhamdulillah selesai sudah webinar kita pada hari ini. Diharap segala maklumat yang diberi ni, yang saya beri tadi, dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jika ada saya tersalah tutur kata dan rakan saya juga tersalah tutur kata, harap dimaafkan. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak DTI ada menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang melibatkan penggunaan drone. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke kami punya Facebook Drone Tech Imaging untuk lihat perkhidmatan-perkhidmatan yang kami sediakan. Kami ada buat area fotografi, kami ada buat aerial mapping pemetaan, kami ada buat inspection, okey, roof inspection, okey, tuan-tuan boleh tengok Jika tuan-tuan dan puan berminat untuk bertanya lebih lanjut, boleh hubungi kami okey, melalui email ataupun boleh WhatsApp. Nombor telefon saya yang dalam poster tu dia ada, nombor telefon saya 019 477 7083, itu nombor telefon saya, boleh tanya terus saya. Okey.
Jika berminat tuan-tuan dan puan boleh tengok iklan lebih lanjut di Facebook kami. Okay, semoga kita dapat berjumpa lagi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jangan lupa untuk isi Google Form kehadiran kita untuk saya hasilkan e-sijil. E-sijil nanti tuan-tuan dan puan, e-sijil nanti saya akan email kepada tuan-tuan dan puan, tapi kalau email yang ada apa kadang-kadang dia naik macam error tu kan, dia tak boleh hantar email tu, saya akan WhatsApp terus kat tuan-tuan dan puan ya. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih. Link kehadiran ada yang tak link kehadiran.